Okay, so untuk ke Zhuhai, kita akan ambil shuttle bus ni untuk ke border gate. Let's go. Sambungan trip 9 hari kita orang. Hari ni aku akan bawa korang merentasi border Macau, China. Dan kali ni kita merentasi border di Zhuhai. Zhuhai duty free. Gimana? Daripada Macau nak pergi ke Zhuhai, kat Zhuhai kita akan naik bullet train, kita akan pergi ke Guangzhou. Yes. Sekarang kita akan tukar duit dulu sebab duit dekat Macau ni tak laku ke tempat lain. So kita akan tukar duit Macau. Lebihan duit Macau kita akan tukar pergi ke duit Yuan. Sekarang kita nak cross border ke Zhuhai daripada Macau tadi. Naik free shuttle, lepas tu jalan kaki je. Tadi kita dah lepas Macau border. Sekarang kita nak masuk immigration ke Zhuhai pula. So nanti dekat Zhuhai kita pergi makan dulu. And then kita akan naik speed train ke Guangzhou. Berpeluh jugalah jalan-jalan ramai-ramai ni. Nampak? Tadi daripada Macau, sekarang semua akan pergi ke sana. Okay, kita dah sampai dah dekat Zhuhai, China. Tadi kita baru je cross border daripada Macau tadi. So ni bandar Zhuhai lah. Kita akan ambil train dekat train station 450 meter je daripada sini, jalan kaki je. So ni dia punya arrival hall dia yang kita baru keluar tadi. So ok lah, kita nak jalan ke arah sana pula. Kita nak pergi ambil train. Let's go. Kepada korang yang baru dekat channel aku, trip ini adalah trip 9 hari dari Macau, Hong Kong ke China. So kalau korang dah terlepas, korang boleh je tengok balik episod Macau dan Hong Kong. Kita on a mission untuk cari makanan halal. Lapar. Dalam 2.4 km daripada Zhuhai Railway Station. So okay, kita akan ambil taksi. Kena cepat ni. Sekarang pukul 2. Kita punya train pukul 3.40. Tadi 2 jam. Tapi yelah, kena ambil masa jugalah. Macam pukul 3 tu dah nak kena masuk dalam stesen tu dah. So ada dalam masa 1 jam lah. Okay, kita dah dapat taksi tadi. Lepas tu kita akan pergi ke kedai makan ni, Jinwei Muslim Restaurant Gongbei. So dalam so tadi kita nak tunjuk kat dia. Kalau kita cakap English kan dia tak faham kan. So kita tunjuk map. Yang ni dalam bahasa dia lah. So dia terus tahulah sebab ni pun dekat je daripada railway station tadi. Perbezaan pertama bila dah sampai kat China ni ialah dia punya taksi dia. Kalau dekat Macau, taksi dia pakai taksi lama. Berbeza pula dekat China ni, tak kisah korang ambil taksi ataupun korang ambil Didi yang macam Grab tu, dia orang akan pakai kereta elektrik kebanyakannya. Ada bunyi tayar kereta je, enjin tak ada bunyi. Ini adalah salah satu kedai makan yang halal yang berdekatan dengan stesen kereta api Zhuhai tu. Murah kan? Murah. Yang ni nasi kita order ni 3 tadi untuk 4 orang. Kita ambil tadi yang ni 36. 36 lebih kurang bagi 2 lah kan? Dia 58. Lebih kurang RM18 lah macam tu. RM18. Lepas tu kita order lagi satu. Apa lagi satu kita order? Oh, ni patut kita order. Oh, sedapnya. Tapi tak apalah, nanti dekat sana lah kita order. So kita dah beli dah. Ni ada 3 nasi goreng dengan apa lagi satu yang? Ada pau lah, something ada lah. So harga dia dalam 163 yuan, dalam lebih kurang RM80 macam tu. Kalau dekat Macau ni dah mahal dah ni. So kita tengah tunggu Didi pula 10 yuan, dalam RM6 macam tu lah. Tadi taksi 16 yuan. Makanan dia makanan macam ni lah, Xinjiang, Uyghur, dia macam ni. Nanti kita rasa nak order kambing seekor mana dia. Lepas je tapau makanan tadi, kita orang makan dekat train station sambil-sambil tunggu train. Bagi aku, nasi dia memang sedap. Tapi kalau korang suka pedas, bawa lah sendiri sambal pilihan korang. Oh, baru lepas battle tadi. Tadi nak masuk tu ramai gila orang tau. Lepas tu ada macam priority lane lah macam tu kan.
kita orang bawa beg besar. Kebanyakan orang kat sini kalau kita bawa beg besar dia akan bagi special lane tau. So okey lah, baik-baik lah semua sebab dia pun nampak pakai tudung macam ni kan, dia tahu orang luar. Kalau yang pakai tudung kan, mana kan dia terus macam panggil macam dia orang nak memudahkan dia. So, macam like obviously dia tahu kita bukan orang sini. Tadi pun tak sempat nak ambil video dekat luar sebab kita orang lambat tadi. Kita orang lambat sebab kalau ada masa sikit okey lah. So train ni pula dia tak tunggu orang. Dia tak tunggu. Kalau you lambat, kalau dah sampai masa dia terus gerak. dia ada business class, first class, second class, and standing. Second class dia banyak, tapi second class you Free sitting. And then dia ada standing tu macam kalau you berebut you dapat seat, that's your seat lah, you dapat duduk. Tapi kalau you berebut you tak dapat seat, you kena berdiri. So sebab tu lah waktu kita nak masuk tu ramai orang rushing tolak nak masuk. Lepas tu kita macam like what's going on. Lepas tu and then diorang beli tiket, diorang dapat tiket. Tapi sebab kita foreigner, bila kita beli, dia cakap kita punya tiket isi kita punya pasport. So dia rasa kita kena pergi jumpa orang dia, bagi tahu yang ni, dan dia akan scan So kita punya kita pasport. scan pasport je tadi, dia bagi masuk. So our ticket is our passport. So perjalanan ni akan ambil masa dalam 1 jam. Kita punya train gerak 3.40 petang dan kita akan sampai estimate di 4.40 lah. Alright, so jumpa dekat Guangzhou. So dia punya keadaan dalam ni, ini adalah dia punya first class. Business class dekat belakang. Nanti pergi Shenzhen kita akan naik business class. Right. Dia punya seat ni goyat macam main-main. Kalau kat gerabak sebelah sana tu ada yang sleeping punya gerabak Dia sleeping. Sleeping biasanya macam pergi Shenzhen je tu. Oh. Kalau yang sebab ada satu lagi dia ada time juga. Kadang-kadang dia ada macam juga, tapi dia lama. Yang tu dia sleeping. Kalau yang macam kita ni, kita panggil bullet train, so kita punya stop tak banyak. Ada orang bila naik flight atau train, diorang akan terus tidur. Tapi aku susah sikit nak tidur sebab aku memang suka layan pemandangan sepanjang perjalanan. Lebih-lebih lagi perjalanan waktu siang macam ni. Betul lah orang dulu-dulu kata, jauh perjalanan luas pemandangan. Kalau korang tidur dalam perjalanan ni memanglah rugi sebab korang akan disajikan dengan pemandangan yang cantik macam dalam video ni. Korang akan terpegun dengan architecture, engineering dan juga teknologi pertanian kat sana. Memang betul-betul advance. Salah satunya stadium ni. Aku tak tahu apa nama stadium ni tapi memang betul-betul lawa. And sedini besar gila weh. Ni adalah Guangzhou South Railway Station. Kalau korang nampak bangunan ni maksudnya korang dah nak sampai. Kita dah sampai dekat Guangzhou apa? Guangzhou South Station. So kita naik kereta api ni lah. Banyak kereta api dia. Sana pun ada, situ pun ada. Okay lah, kita nak pergi turun, nak pergi ke hotel pula. Let's go. Okay, train dah gerak. Wow. Ni keadaan dekat dalam Guangzhou South Railway Station. Besar weh, macam airport. Ni ada orang tengah tunggu. Lepas ni mungkin kita akan ambil Didi untuk ke hotel. Untuk korang ambil Didi, korang kena cari P5. Kat sini ada quick pickup area. Nampak? Cari je signboard dia P5 dekat belah sini. Untuk pergi ke hotel dari train station tadi, kita orang ambil Didi yang besar sikit. Sebabnya kita orang ada bawa banyak beg kan. Takut ambil yang kecil nanti tak muat pula. Korang tengok infra dekat sana, nak cari lubang jerawat atas jalan raya pun tak jumpa weh. Jalan dia smooth je. Tapi driver dia memang bawa bahaya sikit lah macam ni. Tapi dari pemerhatian aku, walaupun diorang bawa bahaya macam ni, diorang tak ada accident tau kat sana. Even diorang punya landscape kat tepi jalan ni pun, sepanjang-panjang jalan tu berbunga sampai hujung.
So ini dah nak sampai dekat kawasan hotel kita orang. Sangat-sangat meriah kawasan ni. Kita dah sampai dah kita punya Lilium Elysis Hotel. Masuk dalam tu je. So dekat tepi-tepi ni semua banyak makanan halal. Punya lobby. Tengah nak check in dulu. Okey, jom kita buat room tour. Halo. So ni dia punya macam guest toilet tau. Dia ada toilet je, dia tak ada tempat mandi. So kat belah sini ni ada cermin besar. Ni ada living room. Yang kita orang ambil ni bilik suite. Okay, ada TV, ada workstation kat situ, ada minibar. And then kita masuk ke bedroom. Bedroom pun ada satu TV lagi. Ada tempat kopi-kopi. Ini yang toilet betul dia. Toilet ni boleh tengok dari tepi. Okay, dia satu toilet je. Tapi ni tempat mandi. And then ada sinki and toilet besar jugalah ni. Wow. So, jom kita tengok view. Oh, ini apa Macam sekolah pun ada. Boleh buka. Tapi boleh buka sikit je. Dah malam Ni dah pukul 6. Kat sini 6 dah gelap lah. Ni sekolah je. Untuk kat dalam ni, okay, kosong. Ada jugalah bathrobe. Ni kita pakai international punya dulu. Dia punya plug dia. Plug dia. Dia pakai ni yang China punya. So kena bawa adapter. Boleh lah beli juga. So ini dia bagi 2 air mineral dengan teh, dengan kopi. Tapi kita orang bawa kita orang punya sendiri pun. Okay, sekarang kita nak bersiap-siap and pergi makan. Tips yang paling penting bila korang pergi travel ke negara non-Muslim, korang kena cari hotel yang dekat dengan makanan halal. Contohnya macam restoran yang kita orang duduk ni, dekat sebelah dia ada 3 ke 4 pilihan restoran halal. Bila kita duduk dekat dengan restoran halal, kita dah jimat masa untuk cari restoran mana yang halal dan jimat masa perjalanan untuk pergi makan sahaja. Restoran dekat China ni diorang tak pakai logo halal Arab tu, diorang akan pakai diorang punya sendiri, which is Qingchen. Korang boleh Google macam mana bentuk logo Qingchen tu. Ni dia dah rasa kambing yang ni lemak. Daging dia. Lemak apa tu? Lemak sedap. Bukan lemak yang biasa. Rasa pedas-pedas. Lemak tu bagi dia. Itu rasa pedas sama? Rasa pedas tak? Makanan-makanan dia kat sini macam makanan Uyghur dan juga makanan Xinjiang. Kebanyakannya adalah mi tarik. Dan ada nasi, korang jangan risau. Ada nasi putih, ada juga dengan nasi goreng. Yang tu semua korang boleh makan. Wow. Cuba. Besar gila weh. Sedap. Panas. Ni ambil paling kecil lah tau. Ni hotel pun dekat dengan tempat shopping dekat area Kinbo ataupun Huimei. Nama dia Hanwo Hotel. Kita orangnya hotel dekat sana, jauh sikit. Yang ni aku tak pasti lah, dia tunjuk APM kat sana. Aku rasa ni macam Kimbo. Lepas makan tadi, kita orang jalan-jalan sekejap kat sekitar sini untuk tengok apa yang menarik. So kita orang ada jumpa makcik ni jual air buah. Dan kita orang order lah air buah dekat dia. Sebab kita orang tengok makcik ni dia punya gerai dia memang bersih lah. Finish. Hello. Macam korang tengok dalam ni, tengah-tengah buat air tu, dia tukar pula dia punya sarung tangan dia. Memang betul-betul bersih lah.
Even aku tengok buah-buah dia dengan tebu tu berkilat tu. Aku tengok dia punya jaga kualiti macam mana. Okay, sedap ah. Ini kita orang jalan dekat area hotel kita orang. Ada kot dalam 500 meter. Semua ni aku tak faham lah ni apa. Kapro ke apa kan bahasa dia lah. Tak tahu, kita orang punya hotel sana. Ni kita orang nak jalan jauh dah ni. Ni semua tempat macam Russia kot tu. Bendera apa tu? Dekat kawasan ni agak cantik aku boleh kata. Banyak kafe-kafe yang diorang lepak-lepak kat luar ni. Cumanya aku tak dapat nak pastikan sama ada kafe tu halal atau tak. Tapi yang orang yang jual dekat kad macam ni, ada jual kacang, ada jual daging, ada jual buah. Yang ini kebanyakannya halal. Sebab memang diorang letak logo halal dekat situ. Kacang ya. Nama tu pun tajmiran. Meriah. Lively ya. Tak macam kat Beijing tu. Beijing tu tak best. Nak kereta. Ini buat tempat kita. I baru hidup kat sini. Hai. On the way balik ke hotel tu, aku ada nampak satu pakcik ni dia jual satu manisan lah. Dia kata ni manisan China, mungkin daripada belah Xinjiang Uyghur sana. Aku tak pasti. Dia adalah gabungan pelbagai kacang, ada badam, gajus, walnut, macam-macam lah. Dia punya rasa tu ada manis-manis daripada madu yang melekatkan kacang tu semua. Dan dia punya tekstur tu agak keras sikit. Tapi bagi aku sedap je nak makan. Walaupun dia dah potong banyak, tapi korang tak perlu nak ambil semua. Korang just minta je kat dia nak 500 gram ke, nak 1 kilo ke, terpulang order korang. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan video ni, tekan button subscribe. Banyak je kedai memang nampak premium lah. Nampak ni, sekarang dia tak letak logo lah. Nanti kalau dah confirm beli, baru dia taruh logo. Macam ni ada jam, ada beg kecil-kecil, beg mini bag. Hello. Oh, comel-comel semua, cute. Cantik.